setuju yang doktor cakap tadi. Soalan saya tentang adakah kolesterol dalam badan kita ini dia wujud secara semula jadi ataupun ada faktor genetik daripada keturunan keluarga ataupun daripada faktor pemakanan yang menyebabkan perubahan kolesterol itu dalam badan seseorang. Itu juga yang kedua. Kalau boleh lah yang kedua Cik Dakiru. Adakah saiz badan seseorang itu menentukan kandungan kolesterol dia? Kolesterol tinggi atau itu dia dua soalan doktor. Yang lain insya-Allah di ruang yang lain. Terima kasih. Okay. Soalan yang sangat baik sebenarnya. Soalan yang pertama ialah tentang saiz dan juga jumlah kolesterol. Terima kasih pada Dr. Azwar Sabir. Okey. Ada seorang sakit saya masa saya dekat Kajang dulu. Kawan baik saya suruh dia ambil cek kolesterol. Dia sangat kurus. Kurus sangat-sangat. Dan bila dapat result kolesterol dia sangat tinggi. Jumlah kolesterol saya ingat lagi 7 lebih, 7.8 tak salah saya. Dan yang lain-lain pun tinggi. Jadi dia tak percaya. Dia kata, doktor saya kurus, kenapa saya dapat kolesterol tinggi? Dia kata tak apa, ada cara-cara dia interpret data semua ni, ini faktor keturunan. Pagi mak datang. Mak dia memang saya tahu mak dia ada kat rumah dia. Mak datang. Mak dia pun kurus, comel semua, ambil cek, mak dia pun tinggi. Okay? Jadi ada yang badan saiz besar tapi kolesterol dia tak ada masalah apa-apa. Jadi sebenarnya saiz badan dia tak ada kena-mengena dengan tahap kolesterol dalam badan kita. Itu menjawapan yang pada soalan yang kedua lah. Okay, jawapan pada soalan yang pertama, kat manakah punca-punca kolesterol ni datang daripada badan kita? Cikgu boleh, ini berkaitan dengan cara kita nak menafsir keputusan darah yang seterusnya, keputusan darah fungsi hati. Sebab kolesterol ni dia diproses di hati. Jadi kalau cikgu boleh letakkan slide yang fungsi hati. Okey. Ini contoh keputusan darah untuk fungsi hati, liver function test. Okey. Kolesterol ni diproses di hati. Jadi saya cerita dulu macam mana nak tafsirkan result fungsi hati ni. Fungsi hati ni ada 3. Bila kebanyakan makmal dia buat ujian darah, dia ada 3 maklumat ni. Mungkin dia tak cara-cara tempat lain, tapi 3 benda ni. Yang pertamanya ialah tentang macam mana hati kita memproses protein. Dia ada jumlah protein, ada albumin, jenis-jenis protein, albumin dengan globulin, lepas tu ada ratio. Jadi yang ni kita tengok kalau dia normal semua, tak ada masalah apa-apa. Kalau dia tak normal, kita jaranglah jumpa yang tak normal. Tapi kalau tak normal, dia ada masalah dekat hati dia sikit. Yang kedua kita tengok bilirubin. Bilirubin ni normal tak normal. Bilirubin ni dia tengok kita punya hempedu. Hempedu kita punya proses, hati tu ada kanser, dia akan reflect pada hempedu. Jadi hempedu punya kawasan, dia tengok kat bilirubin. Bilirubin normal, tak ada masalah apa-apa. Dan fungsi hati yang ketiga adalah dia keluarkan beberapa enzim. Tak macam buah pinggang yang ada satu je enzim untuk kita tahu fungsi buah pinggang. Hati dia tak spesifik. Dia bagi 4. Biasanya banyak-banyak makmal dia akan buat 4. Alkaline fosfat lah, SGOT, SGPT dan gamma GT. Dia bagi 4 sebab hati dia tak spesifik. Contohnya alkaline fosfat dia dikeluarkan oleh hati dan banyak juga dikeluarkan oleh tulang. Bawah sekali GGT tu, gamma GT banyak dikeluarkan oleh hati dan juga otot. SGPT, SGOT banyak tempat lain juga. Kalau 4 tu tinggi, 3 ataupun 4 tinggi, barulah kita boleh kata hati tu ada masalah, hati tu rosak sikit. Hati tu mungkin ada kena bahan kimia ke apa benda, kita kena tafsir lain lah. Jadi hati tu rosak. Kalau semua, atau katalah contohnya gamma GT saja yang tinggi, yang lain semua normal, dan orang tu memang ada masalah otot, sakit urat, sakit belakang dan sebagainya, kemungkinan besar gamma GT tu naik sebab otot. Dan bukannya sebab hati. Kalau alkaline fosfat yang tinggi, yang lain semua normal, mungkin cara nak tafsir dia ialah dia ada masalah kat tulang, hati dia normal. Okay. Jadi kalau hati dia normal, kolesterol ni dia ada tiga yang mudah kita fikirnya, dia ada 3 punca kenapa kolesterol kita naik. Satu faktor permakanan macam saya kata tadi. Nombor 2-nya ialah hati kita rosak. Hati kita rosak. Kita ada hepatitis ke, kita dapat guna bahan-bahan apa macam contoh setengah-setengah ubat ataupun setengah-setengah bahan-bahan herba ke yang menyebabkan hati kita rosak. Jadi hati rosak boleh menyebabkan kolesterol kita naik. Okey? Jadi hati rosak boleh menyebabkan kolesterol naik. Permakanan yang tak betul boleh menyebabkan kolesterol kita naik. Kalau hati kita tak rosak, permakanan kita pun normal. Macam kes ni, hati tak rosak,
Dia punya di triglyceride tadi pun normal, permakanan dia normal. Punca ketiga ialah keturunan. Ini faktor keturunan. Memang ramai yang faktor keturunan macam ni. Jadi kita kena tafsirlah, oh ini sebenarnya kolesterolnya tinggi sebab faktor keturunan. Okey. Jadi faktor keturunan ni kita kena, pada saya main tarik tali lah. Kita bagi ubat dia akan turun kolesterol. Kita biar sekejap dia naik balik. Nak makan sentiasa ubat, tak larat nak makan. Jadi ikut mazhab mana yang doktor tu ikut. Dia dah bagi ubat berterusan ke, dia dah bagi ubat untuk 3 bulan stop ke, macam mana. Semua betul, tak ada masalah. Khilaf itu kebaikan untuk ummah. Jadi kita nak tahu punca yang mana satu. Punca sebab faktor permakanan, punca sebab hati rosak, ataupun punca sebab keturunan. Ini yang jawab soalan yang pertama tadi. Kat mana wujudnya kolesterol ni? Kat mana dia punya datangnya masalah-masalah kolesterol ni? Itulah puncanya. 3 faktor yang kita kena ambil kira. Doktor kena tafsirkan. Saya tahu ramai doktor ada mulut dia ada emas, jadi dia tak beritahu sangat. Jadi kena tanya doktor. Tak pun, lepas ni tunjuk balik pada yang saya cerita tadi. Kalau tiga fungsi hati ni semuanya normal, dan kita punya triglyceride kita tu pun normal, makna kitanya kolesterol kita berpunca daripada faktor keturunan. Salah mak bapak. Ini anugerah Allah bagi pada kita. Allah bagi ujian pada kita, melalui keturunan kita ada masalah kolesterol. Tapi kalau kita ada masalah permakanan, triglyceride kita tinggi, faktor punca kolesterol kita ialah sebab faktor permakanan. Ataupun triglyceride normal, tapi hati tu ada banyak benda yang tak normal. Punca kita dapat kolesterol ni adalah sebab masalah kat hati kita. Jadi kita kena buat sesuatu, cari kaedah sesuatu untuk mengurangkan masalah hati, dengan harapan bila masalah hati ni dah kurang, maka masalah kolesterol ni pun akan berkurang. InsyaAllah dia.